wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa-apa yang direzekikan Allah, dianugerahkan Allah pada kamu, yunfikun. Apa maksud yunfikun? Infak. Bila sebut infak, jangan ingat infak ini hanya boleh berlaku pada orang yang lebih pada kita. Infak ini hanya boleh berlaku pada orang kaya. Infak ini hanya boleh berlaku pada orang ada duit. Infak ini hanya boleh berlaku pada orang berharta. No. Tidak ada diskriminasi daripada Allah dari sudut infak. Bila dia suruh kita berinfak, maksudnya ada benda yang tersirat, apa yang perlu kita infakkan. Hari ini bila sebut infak, aku ni orang miskin tak terlibat dengan ayat ni. Aku ni orang susah tak terlibat dengan ayat ni. Aku ni orang tak senang tak terlibat dengan ayat ni. No. Sebab Allah bagi manusia potensi dia, infrastruktur dia tidak sama. Kadang-kadang Allah beri kepada seseorang itu anugerah kekayaan, anugerah kemewahan, anugerah harta. Lalu apa yang perlu dia infak? Jalan tadi. Oh, aku ada banyak duit, tapi aku suka infak derma. Aku suka infak sedekah. Aku suka infak jariah. Okey, selesai. Habis yang lain, tidak semua potensi itu sama. Ustaz, walaupun saya tak ada duit, tapi Allah bagi saya akal dan otak yang bergeliga. Jadi kalau dalam mesyuarat, saya nak cadangkan lagu ni, saya nak cadangkan lagu ni, saya nak cadangkan lagu ni. Otak yang geliga ni tak ada pada orang kaya tadi, dia cuma ada pada harta. Jadi saya nak infak pemikiran saya untuk Islam, saya nak infak akal saya untuk agama saya. Dia boleh infak melalui kelebihan otak, akal dan kecerdikan dia. Tak ada masalah, Allah tetap menerima infak dia. Ustaz, saya tak kaya macam yang pertama, saya tak cerdik macam yang pertama, tapi saya ada ilmu Ustaz. Dengan ilmu ni saya nak ajak orang lain, dengan ilmu ni saya nak dakwah orang lain, dengan ilmu ni saya nak seru orang lain. Dengan jalan ni saya nak berinfak ilmu yang Allah bagi pada saya nak kongsi dengan saudara-saudara Islam yang lain. Allah tak terima kah? Ke duit saja Allah terima, ke akal saja Allah terima, ilmu pun Allah terima. Mari pula nombor 4, saya tak kaya macam yang pertama, saya tak geliga macam yang kedua, saya tak ada ilmu macam ustaz yang ketiga, tapi Allah bagi saya tubuh sado, tubuh sihat, tubuh gagah. Mana-mana ada gotong royong nak suruh saya angkat tangga ke, nak suruh cat ke, nak suruh angkat pintu ke, nak suruh tu, saya rela berkhidmat. Mungkin dia ilmu tak banyak, mungkin dia otak tak berapa cerdik, mungkin dia tak ada duit, tapi Allah bagi dia sihat. Dengan kesihatan itulah dia tolong orang buat tu, dia tolong orang buat ni, kerja-kerja amal, kerja-kerja Islam. Allah tolak ke apa? Allah tak tolak, sama saja. Sebab itu dari sudut infak yunfikun ini, jangan statik, jangan beku, jangan jumut. Apa saja mesti keempat-empat pattern tu ada dengan saudara-saudari, hadirin-hadirin muslimat sekalian. Tak semua dalam ni orang kaya walaupun hakikat ada kaya. Tak semua dalam ni orang cerdik walaupun hakikat ada hak cerdik. Tak semua dalam ni ada orang berilmu walaupun hakikat depan saya ramai lagi berilmu dari saya. Dan tak semua orang tubuh hebat, tubuh sado dan kuat walaupun ada malam ni tubuh sado dan kuat. Betul ke tak betul ni? Itulah hakikat. Dan inilah Allah minta kesatuan dan perpaduan. Allah minta kesatuan dan perpaduan. Kaya bergabung, geliga bergabung, ilmu bergabung, tubuh sihat bergabung. Bukan saling nak klaim kami lebih daripada yang lain lalu menghasilkan perpecahan. Kami orang-orang jenis berilmu ni tak kawan dengan geng kaya. Geng kaya tu sombong, bagi salam pun tak jawab. Janganlah perbezaan ini menyebabkan perpecahan. Hak geng ni pula, geng tubuh sado ni pula, oh kami tubuh sado saja, dengan otak geliga tu tak masuk. Kami besar tubuh, otak kecil. Hatu otak besar, tubuh kecil. Hatu duk pukul hatu duk caci ni sampai bila?
tautkanlah kekuatan ini, inilah yang Allah nak. Tapi sebab itulah Allah sertakan ego manusia. Ego ni kadang-kadang lebih. Bab ego ni Allah dah tunjuk pada kisah Nabi Musa alaihi salam. Ingat tak kisah Nabi Musa waktu pemuda-pemuda Bani Israel bertanyakan soalan pada dia, wahai Nabi Allah Musa, siapakah di antara kita semua ini yang paling alim? Tanya kepada seorang Nabi, tanya kepada seorang Rasul, siapa paling alim? Habis Nabi tu nak jawab apa? Orang lain orang biasa, aku Nabi, aku Rasul, takkan ada lagi hak paling alim daripada aku. Lantas apa jawapan hak keluar? Akulah yang paling alim. Siapa jawab ni? Nabi Musa. Orang biasa, rakyat biasa tanya Nabi siapa paling alim, dia Nabi, dia Rasul, dia jawab dialah yang paling alim. Tetapi jawapan ini ditempelak oleh Allah dengan mengatakan bahawa sesungguhnya ada lagi dari kalangan makhluk kami yang lebih berilmu dan alim daripada kamu yang sekarang berada di antara pertemuan dua apa? Dua laut. Siapa? Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir. Ini pengajaran bagi kita. Hari ini kita kaya, ingat tak ada orang lagi ke lebih kaya pada kita? Ada. Hari ini kita cerdik, tak ada lagi ke orang lebih cerdik pada kita? Ada. Hari ini kita berilmu, tak ada orang lain ke yang lebih alim daripada kita? Ada. Hari ini kita tubuh sado, tak ada lagi ke yang lebih soda pada kita? Ada, berlambak. Jadi kena faham. Ini yang pertama. Yang pertama, jelas kepada kita keimanan, keyakinan dan akidah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah bagaimana nak mengilmui Allah. Faham tak apa maksud mengilmui Allah? Maksudnya kita sedaya upaya kena belajar, kena mengaji, kena faham siapa itu Tuhan kita yang sebenar. Jadi jalan dan cara untuk kita kenal Tuhan ialah belajar. Dan cara nak kenal Tuhan biasa tertakluk dalam ilmu apa? Kalau buka kitab, ilmu apa biasa nak belajar kenal Tuhan? Kitab Tauhid. Dalam kitab fiqh tak pernah sebut Tuhan kah? Sebut, tapi itu tidak pengkhususan dia. Dalam kitab tasawuf banyak sebut. Dalam kitab mantik kurang sebut contoh.